Saya, Nur Izzatun Husna binti Abdul Aziz, nombor matrik A187258 akan membentangkan tugasan pertama iaitu konsep kemiskinan pelbagai dimensi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan melalui agihan zakat di Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan dengan lebih lanjut, kita akan ke bahagian pendahuluan iaitu kita akan mengetahui apa itu konsep kemiskinan dan juga konsep zakat. Mula-mula kita akan ke konsep kemiskinan iaitu kemiskinan adalah satu keadaan apabila seseorang itu tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup iaitu di mana jumlah pendapatan adalah berada di bawah tahap pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK. Dalam Islam, kemiskinan kita boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kemiskinan kebendaan dan kemiskinan jiwa. Kemiskinan kebendaan adalah merujuk kepada ketidakcukupan yang boleh tergolong dalam golongan fakir ataupun golongan miskin. Mengikut mazhab Syafi'i, golongan ini adalah mereka yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup sendiri ataupun hidup tanggungan mereka. Seterusnya adalah kemiskinan jiwa ataupun kemiskinan rohani. Pada masa kini, kebanyakan kerajaan ataupun kebanyakan pihak-pihak kerajaan dan berkepentingan lain hanya menekankan tentang kemiskinan kebendaan berbanding kemiskinan jiwa. Namun, untuk kita ketahui bahawa kemiskinan jiwa adalah di mana jiwa yang kosong dan mudah terdedah kepada bahaya-bahaya luar serta dalaman. Keadaan ini menunjukkan bahawa kemiskinan jiwa ni adalah lebih berbahaya berbanding kemiskinan kebendaan. Kemiskinan jiwa ni boleh mendorong kita untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini kerana pada masa itu jiwa kita kosong dan kita tidak dapat berfikir secara logik. Seterusnya kita akan ke konsep zakat. Konsep zakat ni adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan-golongan tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain kepada orang Islam yang telah pun memenuhi syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat ni juga adalah merupakan salah satu sumber ekonomi negara Islam dan dengan pengurusan zakat yang sistematik serta efisien, sebenarnya ia mampu meningkatkan potensi zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan umat Islam. Sebagai contoh, kita ambil Malaysia sendiri. Terdapat pelbagai bantuan yang telah disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam bagi setiap negeri bagi membantu golongan fakir ataupun miskin seperti seperti bantuan bulanan, bantuan modal untuk memulakan perniagaan serta bantuan-bantuan khas seperti bantuan Aidilfitri, bantuan Ramadan dan banyak lagi melalui zakat. Seterusnya kita akan ke bahagian perbincangan. Dalam bahagian ini kita akan mengetahui tentang isu yang menyebabkan zakat atau penagihan zakat tidak mampu untuk membasmi kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Berdasarkan dua artikel kajian, saya boleh nyatakan dua isu yang menjadi sebab menjadi antara sebab agihan zakat tidak mampu untuk membantu membasmi kemiskinan. Yang pertama, sumber yang tidak mencukupi. Sumber daripada zakat tidak mencukupi untuk menampung kos yang semakin meningkat seperti kos pendidikan dan juga kos sara hidup. Sebagai yang kita tahu, kebelakangan ni harga barang adalah sangat tinggi dan menyebabkan golongan-golongan yang tidak berkemampuan ini tidak mampu untuk memenuhi barang keperluan mereka serta agihan zakat yang kecil tu
yang diberikan tu tidak mampu untuk menolong mereka menampung kos tersebut. Sebagaimana kos pendidikan juga, golongan ni kurang menitik beratkan tentang kos pendidikan yang menyebabkan ia menjejaskan pendidikan anak-anak mereka. Kutipan zakat yang masih kecil ni boleh dicontohkan pada 2009. Kutipan zakat hanyalah sebanyak 0.0058% daripada bajet negara. Keadaan ini menyebabkan kerajaan lebih mementingkan kepada perbelanjaan lain berbanding perbelanjaan untuk menguruskan institusi zakat yang mampu untuk membantu golongan-golongan yang kurang memerlukan. Seterusnya adalah pengurusan yang tidak cekap. Baitul Mal sebagai institusi yang seharusnya menjalankan tugas tidak dapat menjalankan tugas dengan lengkap, kesan daripada tidak mempunyai kuasa sebagai sebuah kerajaan untuk memerintah, memungut dan membelanjakan hasil negara. Sebagai yang kita ketahui pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW bersama para sahabat, Baitul Mal merupakan salah satu institusi kerajaan yang boleh mengagihkan, mengutip cukai, zakat, untuk diagihkan dan diberikan kepada golongan-golongan asnaf. Namun pada masa kini, Baitul Mal tidak lagi dapat berfungsi dengan baik seperti mana pada ketika itu, dan menyebabkan zakat tidak menjadi bahagian daripada sumber ekonomi negara. Sumber zakat ni kita tak boleh ambil daripada sumber ekonomi negara seperti pada masa yang dululah. Sumber zakat pada masa ini berdasarkan kontrak jual beli. Seterusnya, pemisahan Baitul Mal daripada lembaga keuangan negara ni menyebabkan turut menjadi sumber kepada masalah dalam usaha membasmi kemiskinan negara. Selain daripada itu, ketidaktepatan data tentang asnaf, kerana birokrasi, segelintir amil yang tidak terlatih menunjukkan ketidakefektifan penyaluran zakat. Keadaan ini menyebabkan sepatutnya golongan yang selayaknya mendapat tidak mendapat dan golongan yang tidak selayaknya mendapat. Keadaan ini menyebabkan golongan yang sepatutnya dapat itu mengalami kesusahan, tidak mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka lah. Manakala golongan yang tidak sepatutnya itu dapat, menyebabkan berlaku ketidaktepatan dalam perkara ini dan menyebabkan zakat ni ataupun agihan zakat tidak dapat membantu untuk membasmi kemiskinan di negara Malaysia. Seterusnya adalah bahagian cadangan untuk mengurangkan kadar kemiskinan yang berlaku di Malaysia pada masa ini. Di sini saya akan berikan satu cadangan, iaitu memperbaiki peluang dan keupayaan individu. Cadangan ini diserukan kepada pihak kerajaan agar menambah lagi latihan serta peluang pekerjaan yang dapat membantu golongan-golongan yang miskin ini ataupun golongan yang tidak mampu ini untuk memperbaiki taraf kehidupan di negara ini. Sebagaimana kita tahu, di negara Malaysia pada masa kini kita terlalu ramai pekerja warga asing dan menyebabkan warga tempatan terpaksa bersaing dengan warga asing di negara sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan majikan lebih suka untuk mengambil warga asing kerana upah yang lebih rendah,
tidak terlalu banyak kerena. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan mestilah memandang serius perkara ini dan memastikan bahawa pekerja asing tidak mengambil hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Selain pada itu, seruan juga untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di kawasan-kawasan luar bandar dan bukan hanya tertumpu di bandar. Seperti mana kita ketahui, banyak lagi kawasan di luar bandar yang memerlukan penambahbaikan ataupun penambahan peluang pekerjaan, dan kerajaan boleh mengadakan pelbagai latihan, contohnya latihan kemahiran, latihan untuk meningkatkan keupayaan individu supaya warga negara Malaysia dapat merebut peluang pekerjaan tersebut. Peluang pekerjaan tidak hanya boleh bertumpu di bandar, namun ia harus menyeluruh. Contohnya kawasan luar bandar, kerana banyak lagi kawasan luar bandar di Malaysia yang boleh dimajukan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini untuk membasmi kemiskinan yang berlaku. Oleh yang demikian, dengan membaiki semula peluang pekerjaan dan memperbaiki keupayaan menerusi latihan, diharapkan golongan-golongan ini dapat merebut peluang yang diberikan dan sekaligus dapat mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Sekali adalah bahagian kesimpulan. Dalam Islam, golongan miskin mempunyai hak terhadap golongan kaya melalui zakat. Oleh yang demikian, golongan yang berkemampuan adalah diwajibkan untuk membayar zakat agar hak-hak golongan miskin ni dapat diberikan kepada mereka supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka. Zakat ni dapat menjadi instrumen yang efektif bagi memerangi kemiskinan jika ia dikelola dengan baik dan diintegrasikan dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Instrumen-instrumen zakat diharapkan mampu untuk diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi supaya ia dapat membantu membasmi kemiskinan yang berlaku di Malaysia pada ketika ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.